أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Macam mana suara jelas kan, insyaAllah? Okay. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Sama syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, di sini petang, di sana malam, dapat kita bersama dalam kelas tajwid. Pada asalnya kelas agak susah nak diteruskan kerana ada program. Tiba-tiba Masya Allah, cuaca di sini hujan. Jadi saya dah saya share dekat handphone satu lagi tu, uh, suasana dekat depan Masjidil Haram. Ada hujan sedikit. Jadi biasanya kalau di Mekah ni kalau hujan walaupun sedikit, kira betul-betul dinanti-nantikanlah. Seperti mana saya terangkan minggu lepas, hari Jumaat ada apa, solat istisqa minta hujan, baru terjawab datang apa ni, turunnya hujan pada hari ini walaupun sekejap tadi. Cuma di Mekah lah, tapi di kawasan-kawasan lain katanya lebat hujan. Apapun, mudah-mudahan hujan rahmah di sini dan di mana-mana saja, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Okey, mungkin malam ni lambat kehadiran, mungkin 14 minit saya bagi link, mungkin antara kita belum bersedia. Apapun kita teruskan juga, setiap setiap kali ataupun setiap kelas ada peluang untuk kita bersama, maka kita ambillah walaupun tak sempurna macam kelas-kelas yang sudah. Cuma kita nak istiqamah, kita nak bagi uh, pengajian kita ataupun perkongsian ilmu kita berterusan, yang berterusan walaupun sedikit, insya-Allah menjadi ilmu yang barakah, insya-Allah. Okay, untuk malam ini seperti biasa, asas ilmu tajwid, kita masih lagi ulang-ulang yang sama, murajaah, dan juga kita akan buat uh, apa tu, muzakarah, beri peluang kepada kita untuk bercerita ikut fahaman kita, ikut ilmu yang ada di dalam diri kita, dalam fahaman kita, bila kita membaca Al-Quran, uh, sejauh mana akrabnya ataupun sejauh mana uh, dekatnya tatbiq amali kita dengan ilmu yang kita ada. Maksudnya bila kita baca, apa yang kita tahu dalam hukum-hukum tajwid itu dekat tak dengan bacaan kita. Itu. Mungkin saya boleh bayangkan uh, orang yang membaca Al-Quran dengan baik, tajwid senantiasa hadir bersama setiap kali nak lafazkan setiap huruf Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran. Bukan perkataan, bukan ayat. Setiap huruf Al-Quran, hukum-hukum tajwid itu senantiasa hadir segera, dan bila hadir segera, waktu itu juga dia boleh baca dan dia boleh letakkan setiap hukum di tempat yang betul. Jadi kita nak sampai ke tahap itu perlu kepada selalu kita sebut, selalu kita ulang, selalu kita apa tu, uh, kenal dengan rapat hukum-hukum tajwid. Maka dengan secara murajaah ni dah saya fikir membantu kita lah. Walaupun dah setahun lebih kita bersama dalam hukum tajwid ini ataupun dalam asas ilmu tajwid ini, saya ingat lagi awal kita mula bulan 8 2022, sekarang ni 2023, setahun lebih lah. Jadi kita dah mula daripada awal lagi, kita mula dengan secara satu persatu, lepas tu kita ulang lagi, Sekarang ni Alhamdulillah, saya nampak ramai yang dah mula berani dan dah mula
cuba nak huraikan sendiri, cuba nak memberi penjelasan dengan cara tersendiri, maka saya harap dengan kaedah ini membantu lebih untuk kita, bukan sekadar kita tahu hukum, kita boleh cerita pula kepada yang lain. InsyaAllah kita akan teruskan juga kaedah ini. Okey, dan insyaAllah sekiranya ada masa, insyaAllah kita akan masuk tajuk baru kita. Seperti biasa, kita akan tambah juga tajuk baru sebab kita belum lagi habis semua hukum ataupun bab-bab dalam ilmu tajwid. Okey, sempena saya duduk di sini ni, insyaAllah kita mula dengan yang mudah-mudah. Seingat saya yang lepas last kali kita bincang bab al-waqf wal ibtida, minggu lepas, 2 minggu sudah, al-waqf wal ibtida. Bagi saya al-waqf wal ibtida adalah antara tajuk yang agak berat, agak mendalam, sampai ramai yang tak berapa nak boleh tangkap bila kita bincangkan al-waqf wal ibtida, wakafnya dan macam mana kita nak mula semula. Jadi minggu ni mungkin kita patah balik semula, kita kembali pada awal hukum bab dalam kitab tajwid kita. Okey, jadi insyaAllah kita mulakan dan kita gunakan kaedah saya bertanya dan tuan-tuan boleh berjawab insyaAllah, sekadar yang tahu insyaAllah. Okey, kita mula dengan soalan pada muqaddimah ilmu tajwid, pendahuluan ilmu tajwid. Kalau kita tanya diri kita sendiri ataupun kita ditanya ataupun mana-mana soalan datangnya, pentingkah ilmu tajwid ataupun pentingkah kita belajar hukum tajwid dan apa kesan baik dan sebaliknya sekiranya kita ambil berat tentang tajwid ataupun sebaliknya. Siapa boleh bagi ringkasan dalam soalan ataupun poin-poin yang saya kemukakan tadi, dipersilakan. Bagi kita ingat balik, kepentingan ataupun faedah mempelajari ilmu tajwid. Ada? Okay, kalau boleh secara lisan, boleh bercerita sikit sejauh mana pentingnya ilmu tajwid ataupun memang tak begitu penting, kalau tak belajar pun tak apa asalkan bacaan kita betul. Itu pandangan masing-masing. Tapi nakkan pada macam mana kita nak huraikan. Kalau penting macam mana pentingnya, kalau tak penting kenapa tak berapa pentingnya. Okey, siapa nak cuba, insyaAllah. Ramai yang belum buka kamera ni. Jadi mungkin saya boleh persilakan Janafi dulu insyaAllah. Ilmu tajwid perlu pasal kita hendak mengelokkan pembacaan Al-Quran kita dalam segi mengeluarkan hukum tajwid dan lafaznya yang betul. Jadi maknanya penting belajar tajwid untuk membaca Al-Quran. Penting, kan? Memang penting. Okey, jadi kalau orang yang tak mempelajari ilmu tajwid ataupun tak memiliki ilmu tajwid, apa kesan tak baiknya pada dalam bacaan? Kita akan salah baca dan lafaznya dan akan pengertian ayat-ayat Quran pun lari kalau tak betul dalam bacaan tajwid. Okey, jadi di sini saya sangat setuju. Itu fardu kifayah. Betul. Fardu, bila sebut fardu tu wajib. Tapi kifayah. Kifayah maknanya ke atas sebahagian Muslim-Muslimah. Kalau dah ada yang dah belajar, maka yang lain lagi tak difardukan lah. Okey, betul fardu kifayah. Tetapi dalam masa yang sama, kita wajib belajar, kita wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Ini salah satu ilmu yang agak pelik. Dia dalam diri kita nak mempelajari ilmu tajwid supaya kita menjadi seorang pandai, mahir, mendalam dalam ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Tetapi untuk semua muslim dan muslimah yang mukallaf waktu membaca Al-Quran dalam masa-masa tertentu menjadi wajib membaca secara bertajwid. Contohnya kalau kita nak baca dalam
ibadat-ibadat qauliyah dalam solat kita, nak baca Fatihah, nak baca, nak sebut takbiratul ihram, nak bagi salam, lepas tu tasyahud akhir, mesti kena sempurna dengan tajwid. Jadi kalau kita boleh baca tanpa kita tahu hukum-hukum tajwid, selamat. InsyaAllah selamat. Tapi bila kita tahu hukum tajwid, macam Haji Nafi sebut tadi, kita lebih yakin dengan kita mengelakkan bacaan kita berlakunya salah ataupun berlakunya silap dalam menyebutkan hukum ayat-ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran. Di sini orang mungkin kadang-kadang orang dia tak nampak di sini. Dia, sebab saya pengalaman saya, ada juga jumpa orang yang kata, saya dah baca betul daripada kecil lagi sampai sekarang saya belajar dengan musyafahah, jumpa dengan guru. Dia tak pernah pula paksa saya belajar tajwid, tapi setiap kali saya baca dengan dia untuk khatam, dia akan tegur. Jadi saya dah tahu dah, tanda ni kena panjang, tanda ni kena pendek, tanda ni nak kena dengung, tanda ni tak kena dengung. Walaupun saya tak kenal pun nama hukum, tanda ni nak kena qalqalah, saya tak kenal pun apa itu qalqalah. Tapi bacaan saya dah betul. Jadi dia berpendapat saya dah tak perlu tajwid. Saya tak perlu nak kenal hukum lima, hukum tiga, semua hukum-hukum mat. Ini saya pernah berdepan dengan orang-orang macam ni. Jadi dia dah pangkah tajwid, dia tak nak belajar. Sebab iyalah pengalaman kita pun kalau nak kan ingat semua huruf-huruf untuk setiap hukum itu bukannya senang. Jadi kalau dalam proses kita nak kenal hukum-hukum tu memang nak kena usaha macam pelajar, macam budak-budak sekolah, nak kena ada tandanya, nak kena ada ulang kajinya, nak kena ada buat homework lah, buat rumah apa ni orang kata kerja sekolah jugalah, kerja di rumah jugalah. Kena ada conteng-conteng kita. Baru dia akan melekat dalam dalam ingatan kita. Kalau tidak, hari ini kita belajar, hari ini kita ingat, hari ini kita faham, esok belum tentu masih ada lagi ilmu itu. Dia akan hilang dan dia akan lupa. Itu selalunya macam itulah. Jadi kembali kepada orang yang tadi yang berpendapat bahawasanya bila bacaan dia dah selamat, dah okey, dia tak perlu baca tajwid, tak perlu belajar tajwid, maka kita akan jawab tak semestinya faham dia, bacaan betul dia itu membantu dan selamatkan dia dalam semua Al-Quran. Sebab kadang-kadang orang itu dia lancar beberapa tempat dan beberapa surah yang selalu dia baca. Tapi bila dia datang baca contohnya, dia baca, dia cuba nak khatam sendiri tanpa guru, tanpa guru. Sebab dia kata bila baca dengan guru, tak apalah guru tegur dia betulkan kesilapan dia ataupun kekurangan dia. Tapi bila katakan masuk bulan puasa, bulan Ramadan ni kebanyakan kita ni baca adalah khatam sendiri kan. Kadang-kadang dapat satu khatam, dua khatam baca sendiri. Pulun ni baca pagi, petang, siang, malam kita baca sendiri. Waktu itu siapa guru kita? Takkan kita nak cari guru kita yang sama, yang selalu dengar bacaan kita. Mungkin dia boleh, tapi tak sama, tak semua khatam, tak semua Al-Quran itu dia boleh dengar. Dia ada masa. Dia pun ada khatam dia sendiri, dia pun ada urusan dia sendiri. Maka untuk khatam sendiri, lagi-lagi bulan Ramadan yang tak lama ni, insya-Allah Allah Taala panjang usia kita sampai bulan Ramadan. Bila kita nak baca secara khatam ini, siapa guru kita? Di situ soalannya. Maka guru kita adalah ilmu kita. Guru kita adalah pengetahuan. Guru kita apa yang ada dalam dada kita. Kalau dalam dada kita ilmu pengetahuan tentang tajwid ini baik, lengkap, tak lengkap selengkap-lengkapnya asalkan ada basic, maka selamatlah kita dari kita melakukan kesalahan waktu membaca Al-Quran. Tapi kalau kita tak nak belajar tajwid ataupun kita memang tak suka tajwid, maka bila kita baca Al-Quran sendiri nak khatam, bila berlakunya salah, kita tak ada kita punya yang membantu untuk nak menyedarkan kita bahawa ini salah ni, ini betul, ini kena baca macam ni. Lagi-lagi kalau kita ada Quran khas yang kita selalu belajar dan selalu kita gunakan Quran yang sama, selalu kita tanda-tanda di tepi-tepi Al-Quran, cara bacaan, nama hukum, apa semua. Kalau ada yang itu lagi sangat membantu. Bila sampai kepada ayat-ayat tertentu yang jarang-jarang kita baca, mungkin setahun sekali kita jumpa ayat itu, mungkin sendirilah seorang-seorang.
Baca ramai-ramai mungkin selalu jumpa, tapi baca sendiri untuk khatam ini, bila kita terjumpa seorang-seorang, kalau ada tanda-tanda dan ada pernah dibincang dalam kelas-kelas tajwid, maka kita akan ingat, oh ini kena bacanya imalah, ini kena bacanya naqal, ini kena bacanya raum ismam. Sebab kita belajar dalam tajwid ni, kita belajar dalam kelas ni, maka kita ada tanda dalam Quran kita. Jadi itu guru kita sebenarnya. Jadi dia mengingatkan kita bahwasanya bacaan ayat-ayat mufradatul Quran atau mufradat gharibul Quran ini bukan bacaan macam biasa, kena baca ikut cara yang betul. Jadi dengan tajwid inilah boleh selamatkan kita. Jadi saya insya-Allah lah bagi semangat kepada kita yang masya-Allah istiqamah berterusan belajar Al-Quran, belajar tajwid bersama di sini ataupun di mana-mana kita terus belajar. Ada antara kita sampai sekarang masya-Allah dia pernah mengaku katanya kadang-kadang mak asli pun dia tak boleh beza. Apa itu mak asli? Kadang-kadang macam hukum-hukum yang sangat mudah pun masih lagi dia tak boleh nak betul-betul fokuskan. Disebabkan apa? Disebabkan tajwid itu belum lagi boleh masuk dalam fahaman dia. Tapi dia istiqamah. Dia berterusan, dia terus belajar. InsyaAllah. Man jadda wajada. Siapa yang usaha, insyaAllah akan dapat. Cuma bezanya, siapa yang cepat dapat, siapa yang lambat dapat. Itu rezeki masing-masing lah. InsyaAllah. Okey, itu sebagai mukadimah untuk kelas kita pada kali ini. Kita masuk teruslah hukum-hukum yang dalam bacaan kita terus. Okey, kita mula dengan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Okey, ahkamun nun sakinah wa tanwin. Macam mana kita nak kenal hukum-hukum lima. Famousnya hukum lima. Hukum-hukum nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran Al-Karim. Ataupun di dalam ilmu tajwid, bila kita nak baca Al-Quran, hukum-hukum lima itu macam mana kita nak kenal dan macam mana kita nak memperkenalkan. Okey, saya persilakan siapa yang bersedia untuk menerangkan hukum-hukum lima, pilih hukum apa yang nak diterangkan. Jadi sebut nama hukum nak diterangkan dan sebut macam mana kita nak kenal hukum tersebut dan apakah contohnya dan cara bacaannya. Okey, silakan. Abang Is boleh, Abang Is? InsyaAllah. Unmute. Yang pertama ada izhar halki. Okey, silakan. Izhar halki ada 6 huruf. Ha, Ghin, Ha, Ain, Hamzah dan Ha. Ha simple. Okey. Bacaannya jelas dan nyata, tak dengung. Contohnya? Contohnya Yanmu. Yanmu. Okey, contohnya macam mana, Bang? Saya tak tulis lah contoh dia. Okey. Okey, selalunya saya bantu. Selalunya macam ni. Hukum-hukum yang kita dah kenal sangat dan mungkin kita boleh bercerita secara tak tengok pun, selalunya cuba kita ingat, ambil setiap hukum itu contohnya dalam ayat-ayat yang paling kerap kita baca. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Kan? Untuk hukum izhar, kita dah simpan dah dalam ingatan kita. Bila hukum izhar, terus kita ambil contoh dalam surah Al-Fatihah. Ada. Jadi itu cepat. Contohnya macam contoh iqlab, ada dalam surah apa yang paling kerap kita baca. Jadi bila sebut dia, terus kita lompat kepada surah yang selalu kita senang kita baca, senang kita sebut contoh itu. Itu cara yang memang nak kena buat persiapan dan ingat supaya setiap hukum contoh sentiasa ada dan mudah untuk kita sebutkannya. Bagi saya izhar dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta nun mati bertemu dengan ain. Itu nak kena izhar.
Bila sebut izhar, maka kita nak kena jaga jangan sampai terputus suara am. Kita nak jelaskan sangat nun mati tu sampai terputus Macam suara itu tak boleh. jelas tak Am. nyata lah. Dia kena nyata tapi dalam kita nak nyatakan tu nak kena jaga-jaga. Contohnya jangan sampai ada macam ada lantunan sikit. Siratal ladzina an'am pun banyak berlaku gitu sebab dia nak nyatakan izhar tapi dia dah terlebih bunyi nyata tu izhar tu sampai ada lantunan. Maka itu Lantun. dikira izhar Lantun yang ataupun izhar yang tak sempurna. Okey, alhamdulillah selesai. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua. Ma'aruna. Saya Okey, Muhammad Masya Amiruddin bin Allah. Ahmad. Okey, Saya dipersilakan. Ustaz Muhammad Amiruddin bin Ahmad. Silakan, insyaAllah. Idgham ma'aruna. Huruf-hurufnya yarmalun. Lam dengan ro tanpa dengong, yang lagi 4 tu dengong Ustaz. Terbagi pada kedua. Satu kamil, yang kedua lagi satu nakis. Okey, Haji Muhammad Amiruddin nak pilih yang mana satu? Ya, bila gunnah ke ma'al gunnah? Oh, saya ingat saya baca komplit tadi. Ambil dua-dua lah. Bila maknanya hukum Okey, kalau nak lam dengan jelaskan. ro Ustaz. Lam dengan ro. Okey. Lam dengan ro dibaca tanpa dengung. Lam dia punya misalannya, dia punya contoh hudan lil muttaqin. Habis Okey. dia Sekali lagi ro. sebagai contoh kejap. Sebagai contoh tadi ulang sekali lagi. Hudan lil muttaqin. Cara bacanya dengung ke tak dengung? Oh, tanpa dengung. Alright. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Hudan lil muttaqin. Okey. Tadi kita nak Lam. tambah sikit kan. Sekejap, sabar Haji Ustaz Muhammad Amiruddin. Okay. Bila idgham bila gunnah, makna idgham memasukkan, makna idgham Yes. memasukkan. Di sini tanwin bertemu dengan lam, bertemu dengan lam. Yes. Jadi kita nak masukkan tanwin ke dalam lam. Dan Yes. Haji Ustaz Amiruddin sendiri pun sebut tadi idgham kamil, maknanya masuk sempurna. Bila masuk sempurna, kesan tanwin langsung tak ada. Kesan nun mati yang ada pada tanwin langsung tak ada. Maknanya kita dah masuk sempurna kamil. Jangan ada bunyi dan itu ada nun, ada suara keluar daripada hidung. Oh, okey. Kita nak kena terus masuk dalam lam. Hudal lil muttaqin. Yang kedua ra, ghafurur rahim. Di situ apa bertemu dengan apa di situ? Di situ ra. Tanwin bertemu dengan ra. Okey, masya-Allah. Idgham bila gunnah kamil. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Rindu dah sampai suara. Masya-Allah. Suara batuk-batuk Ji. Allah. Ji. Dah sebut tadi, habiskan. Jadi bahagian yang keduanya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'aruna. Idgham ma'aruna ni dia ada 4 huruf. Nun, mim, ya, waw. Dengan kita rangkum semua dia panggil yarmalun, masuk dengan lam dengan ra. Dua. Kalau ma'al gunnah jangan campur lagi dengan lam ra tu. Lam ra dah bila gunnah. Okey, dah habis. Kalau ni fokus untuk ma'al gunnah yang 4. Jadi 4 ma'al sajalah. gunnah. Yanmu. Yang mim dengan nun kamil, ya dengan waw nakis. Okey, tak apa. Kita ikut saja tu mazhab Ustaz Amiruddin. Okey, teruskan. Jadi dia punya apa? Dia punya contoh lan nasbir. Nun. Ini contoh nun Cara bacaannya macam mana? Nun mati bertemu dengan nun. Okey, cara bacaannya. Apabila nun mati bertemu dengan nun, maka kita nak kena baca dengan dengung. Dengung berapa harakat?
dua harakat. Lan Maksudnya kita dengar. nasbir. Okey, tengoklah. Tuan-tuan, Okey, mim kejap, pula. sabar Haji. Sabar. Okey. Alright. Jadi tengok dengan secara tersendirinya bila saya tanya satu-satu dan Haji Din masya-Allah dia boleh jawab satu-satu. Setiap kali kita tanya kita nakkan dengung, baru kita nampak dia dengung. Bila nampak dengung baru dapat dengung. Bila saya tanya dengung berapa rakaat, baru nampak dia dengung panjang sikit 2 rakaat. Jadi inilah yang saya maksudkan. Siapa yang ada ilmu tajwid, bila dia baca, dia akan baca dengan apa yang dia faham, apa yang tajwid yang ada dalam dadanya. Tetapi kadang-kadang macam Haji Din tadi, bila kita suruh baca dia dengung, tapi macam dia tak fokus. Yang dengung tu kena panjang sampai 2 rakaat. Mula-mula saya dengar disebut lan nasbir. Mungkin dia nak cepat. Tapi kalau boleh dalam kita belajar ni dan kita nak terangkan kepada orang, bukan sekadar kita sebut nama hukum. Waktu kita baca contoh, kita baca betul-betul biar nampak katanya di sini ada idgham ma'al ghunnah. Lan nasbir, lan nasbir. Waktu kita nak sebut contoh, kita fokuskan di tempat yang dengung 2 harakat nun mati bertemu dengan nun. Maka sebenarnya kalau kita tak terangkan satu persatu, orang dengar lan nasbir, kenapa dengung panjang tarik? Dia tahu di situ nak kena panjang 2 harakat. Jadi itu insya-Allah dah sampai tahap itu lebih jelas dan lebih yakin dengan ilmu. Okey, teruskan Ustaz Haji Amiruddin. Okey, contoh kedua mim. Nun mati bertemu dengan mim. Wa man ma'ah. Wa man ma'ah. Okey, dengung Yang kedua. Wa man ma'ah. Okey, wa man ma'ah. Okey, betul. Ma'ah. Okey, waw pula. Wa min wara'i. Betul ke tu dengung? Kat mana dengung? Dekat min dia. Wa min warah. Wa min, ini ada apa tahu? Ini ada ni mat jaiz lah belakang dia. Wa min Okey. warah. Jangan masukkan majais. Jangan masuk lain Okey. Jangan campur aduk Jangan campur, jangan rojakkannya. Sekarang ni fokus kita kepada dengung nun mati bertemu dengan waw. Mana kita nak buktikan di sini adanya idgham. Okey, macam mana Haji Din nak? Ustaz, saya bos ada dengar tau. Patut duk toleh-toleh ke belakang. Tak apa, teruskan. Saya tahu dia dengar. Okey. Wa min wara. Lagi tu ni. Wa walidin wa ma walad. Okey, Haji Din, di situ dah ada contoh yang betul, cuma nak kena masukkan dengan betul dan bila masuk tu dengung pun nak kena 2 harakat. Wa min lambatkan situ 2 harakat. Wa min wara'i. Boleh tak? Okey, Ya boleh. pula wa man ya'mal. Mana dengung 2 harakat? Mana 2? Wa man ya'mal. Baru cukup 2 harakat, baru puas. Okey, alhamdulillah. Nanti akhir-akhir nanti Ustaz dengar komentar saya punya guru. Terima kasih Ustaz. Terima kasih lah. Sama-sama. Terima kasih Haji Din. Okey, selesai kita 3 hukum dah. Haji Din dah borong 2. Haji Abang Is adanya dah ambil 1. Okey, sekarang ni kita ada lagi 2 dari 5 kita ada lagi 2. Okey, sebelum itu dalam bab hukum hukum idgham, dia ada satu lagi hukum yang saya lupa nak ingatkan Ustaz Amiruddin tadi. Bila kita nak sebut kita nak jelaskan hukum idgham ma'al ghunnah ataupun bila ghunnah, syarat yang paling penting kita nak kena sebut pertemuan antara nun mati ataupun tanwin dengan huruf-huruf idgham bila ghunnah dan ma'al ghunnah mesti dalam 2 perkataan. Itu poin itu penting sangat. Sebab apa? Sebab nanti kalau dalam satu perkataan dia tak boleh jadi idgham ma'al ghunnah. Contohnya kalau nun mati bertemu dengan ya, bertemu dengan waw dalam satu perkataan, walaupun nun dan ya itu huruf-huruf idgham, tetapi bukannya
hukum idgham sebab pertemuannya dalam satu perkataan. Contohnya ad-dunya, sinwan, bunyan, qinwan. Empat perkataan ini yang berulang-ulangnya di lain-lain tempat dalam Al-Quran. Bila kita bertemu, kita jumpa kata perkataan ini, kita tak boleh dengung walaupun nun itu bertemu dengan huruf idgham. Sebabnya tak cukup syarat, syaratnya kena syaratnya dua perkataan. Itu penting dalam kita nak perkenalkan hukum idgham ma'al ghunnah ataupun tidak. InsyaAllah. Okey, kita ada lagi dua hukum kita habiskan insyaAllah sebelum kita nak tambah tajuk baru insyaAllah untuk kelas malam ni. Siapa ambil bahagian hukum yang keempat? Silakan. Okey, kita ada dalam mesej kita tak apa, kita boleh terima insyaAllah. Hukum yang keempat, dia terus pilih ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah dan tidak sebut di sini. Dan kita baca dengan sembunyikan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa, itulah 15 huruf. Dan okey, dia sebut cara kita nak ikhfa di sini antara idgham dengan izhar. Boleh juga. Cuma bagi saya kalau nak lebih jelasnya ikhfa ni, kita istilahkan ikhfa ni iaitulah sembunyi. Akhfa yukhfi, maknanya kita menyembunyikan sesuatu. Bila kita nak sembunyi sesuatu, dia seolah-olah yang kita nak sembunyikan itu orang tak nampak. Jadi apa yang kita nak sembunyi di sini? Nun mati ataupun tanwin. Kita nak sembunyi ke mana? Kita nak sembunyi ke dalam huruf-huruf ikhfa. Dan cara kita nak sembunyi itu, dia bergantung dengan huruf-huruf ikhfa yang kita nak masukkan ataupun kita nak sembunyikan ke dalam huruf itu. Itu lebih jelas lah. Sebab itu kalau kita faham makna ikhfa, makna sembunyi itu, dengan secara otomatiknya insya-Allah cara kita sembunyi itu dia akan jadi sembunyi yang sempurna beserta dengung dua harakat. Okey, jadi selalu saya akan bagi secara ringkas untuk hukum ikhfa ini. Waktu kita dengung dua harakat, jangan kita bunyikan dengung saja. Kita dengung dan sambil itu kita dah masukkan ke dalam huruf yang berikutnya, huruf ikhfa yang nun mati ataupun tanwin bertemu dengannya. Okey, jadi contohnya bila kita dengung, jangan habiskan dua harakat dengan dengung baru nak sebut huruf. Tidak. Kita dengung dan bibir mulut ataupun lidah dah standby untuk nak menyebutkan huruf ikhfa itu. Kalau dha, muncung dah mulut. Kalau huruf ikhfa itu ta, gigi kita dah sentuh dah dengan lidah contohnya. Kalau shin, kita dah ada sebut huruf shin itu, laluan angin tersembul, terkeluar dah. Belum habis lagi dua harakat dengung ikhfa itu. Itu cara ikhfa yang sebetulnya. Contohnya saya sebagai contoh, saya ambil contoh yang mudah dalam surah An-Nas ataupun surah Al-Falaq. Min syarri, nun mati bertemu dengan shin. Min syarri, min syarri, dua rakaat kan? Okey. Cuba perhatikan antara dua cara yang saya akan baca. Min syarri, cara pertama. Saya ulang cara pertama. Min syarri, ada dua harakat kan? Ada dengung. Okey. Cara yang kedua, min syarri. Saya ulang. Min syarri. Okey, kedua-duanya ada dengung dua harakat. Agak-agak yang pertama ataupun yang kedua ikhfa yang betul. Okey, sekali lagi perhatikan, saya akan ulang dua kali setiap cara. Perhatikan betul-betul dan tengok sebutan saya. Okey. Cara yang pertama, saya dengung bunyinya min syarri. Saya ulang. Min syarri. Okey. Perhatikan dulu Jidin. Ini cara pertama. Saya ulang. Jidin tadi dah tersebut sama macam. Jangan ikut saya, perhatikan dulu. Ini cara pertama, saya ulang. Min syarri. Dua harakat, betul-betul dua harakat ni. Saya panjangkan. Dengung.
Okey, ini cara yang kedua. Cara kedua. Min syarri min syarri. Okey, antara cara pertama dan cara kedua, kedua-duanya ada dengung, kedua-duanya ikhfa. Tapi ikhfa yang cara mana yang lebih betul? Nombor Pertama dua. ke kedua? Dua. Yang Okey. dua Ustaz sembunyikan min. Okey. Siapa yang sebut yang kedua? Kenapa yang bukan yang pertama? Yang pertama Kenapa bunyi yang kedua? min terang. Bunyi min terang. Kita nak kena sembunyikan bunyi min. Itu penjelasan yang betul. Yang Pandai. pertama dia bunyi terangnya nun mati. Dia bunyi terangnya nun mati. Jadi tak ada sembunyi. Min syarri. Habis dua Ya. rakaat baru sebut shin. Itu mana sembunyinya? Walaupun dengung tu dah komplitnya dua rakaat, tapi kalau tak ada ikhfa, maka dia tak jadi ikhfa juga. Dia tak sempurna. Dia hukum dengung ni, nun mati dan tanwin. Hukum dengung bukan sekadar dengung yang keluar dari hidung. Dia nak kepada memasukkan, tukarkan, dia nak kepada sembunyikan. Itu semua lain-lain dengung tu. Lebih khususnya bab hukum ikhfa ni pun dia juga ada terlibat dengan hukum dengung tebal dan dengung tipis. Contohnya hukum-hukum contoh-contoh yang nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Maka dengung dia akan ikut jadi tebal. Kenapa? Sebab kita dah terpengaruh. Nun mati itu dah terpengaruh dengan huruf-huruf huruf-huruf apa tadi? Huruf-huruf yang tebal tadi. Sebab itu dalam hukum ikhfa dia ada hukum gunnah mughallazah dan gunnah muraqqaqah. Dengung tebal dan dengung tipis. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kan, dengung tu nak kena tebal. Nak kena tebal. Dengung pun ada tebal juga, bukan roh tebal, roh tipis saja. Dengung pun dia ada juga tebal. Contohnya minta min tahtiha. Dia tak boleh bunyi minta. Tak boleh. Sebab ta tu tipis. Jadi nun nak kena tipis. Dengung nak kena tipis. Min tahtiha. Okey. Tapi kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal. Manzo. Zalama. Manzo. Jadi nun tu, nun mati yang kita nak sembunyikan ke dalam dha, dia dah terpengaruh dengan huruf dha dan dia akan jadi seolah-olah dengung tu jadi tebal. Dha, manzo. Sambil kita dengung dua harakat tak habis lagi, mulut kita dah ke depan untuk nak sebutkan huruf yang tebal tadi. Jadi di sini hukumnya dengung mughallazah, dengung yang gunnah mughallazah, dengung yang tebal. Jadi saya nakkan sangat-sangat kita faham bab ikhfa ini. Jangan kita habiskan dengung dua harakat baru nak sebut huruf ikhfa. Tidak. Kita dengung sambil kita nak sebutkan huruf ikhfa tadi. Maka itulah ikhfa yang sempurna. Okey, kita ada last sekali. Dalam hukum 5 kita ada yang terakhir. Siapa boleh jelaskan dan habiskan insya-Allah. Silakan. Hukum yang terakhir yang paling mudah sekali. Pelajar-pelajar yang selalu duduk saf depan tak masuk malam ni. Ramai yang mungkin saya bagi link last minute mungkin tak perasan kot. Okey. Satu lagi hukum. Siapa nak habiskan? Hukum apa yang belum lagi kita terangkan? Okey. Kalau muslimin tak ada. Muslimat dah mula type kat mesej. Izhar mutlak dah. Izhar mutlak saya dah terangkan dah. Izhar mutlak saya dah terangkan tadi. Izhar mutlak ad-dunya, bunyan, sinwan. Itu selalunya izhar mutlak ni tak dimasukkan dalam hukum 5. Hukum 5 yang selalu kita sebut. Izhar mutlak sebenarnya hukum yang ke-6 dalam nun mati dan tanwin. Tapi selalunya kita akan bahaskan idgham, iqlab, ikhfa, izhar. Dan idgham itu dibuat terbaik pada 2 dia dah jadi 5. Muslimah dia masuk. Muslimah dia masuk mesej. Muslimah dah masuk dah, dia sebut iqlab. Mesej. Mesej. Okey.
Dia disebut iqlab. Hukum yang terakhir adalah iqlab. Dan iqlab adalah hukum yang paling mudah. Nun mati dan tanwin. Kita sebut nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maknanya hukum iqlab ni hanya satu huruf sahaja. Nun mati ataupun tanwin bertemu dalam bacaan kita Al-Quran dengan huruf ba, maka hukumnya iqlab. Makna iqlab, kita nak kena tukarkan nun mati kepada huruf mim. Kenapa kita nak kena tukar nun mati kepada huruf mim? Dia jawab. Kenapa bila nun mati ataupun tanwin dalam Al-Quran bertemu dengan huruf ba, maka ditukarkan nun itu menjadi huruf mim kecil. Ataupun tanwin itu menjadi huruf mim kecil. Kenapa tukar huruf mim? Memudahkan bacaan, Ustaz. Mim Memudahkan suara. Memudahkan bacaan itu kerana apakah ataupun tujuan. Tapi kenapa pilih huruf mim? Kenapa tak pilih huruf lain? Huruf Dia jim menukarkan suara, Ustaz. Menukarkan suara ba. menukarkan suara ba. Bukan. Mim ni tukar suara apa mim ni Astagfirullahalazim apabila mim bertemu dengan ba. Okey. Apa cuba saya? Dia ketapkan mulut, Good try, jangan good terlampau. try. Makhraj sama Ustaz. Dia Mim tutupkan sama ba. bibir, jangan sampai rapat. Mim, Itu. ba. Mim, Tuan ba. Tuan Guru Haji Din tersenyum dah. Dia tunggu masa je dia nak. Mim, Haji Hanafi dah sebut tadi. Macam mana Haji Hanafi? Ya, Ustaz, dia punya makhraj sama di bibir, mim sama ba. Jadi nun mati. Jadi tadi Haji Din ataupun Abang Isbud untuk nak memudahkan betul. Sebab nun dari tepi lidah dia nak pergi kepada bibir tu agak jauh walaupun kita nampak dekat. Tapi Arab ni betul-betul lah dalam bahasa pun memang dia ambil kira tu. Kalau nun nak pergi ke tepi lidah nak pergi kepada bibir, dia dah kira jauh dah tu. Dia cuba juga cari jalan yang lagi dekat. Iaitulah nun tu tukar jadi mim dengan ba di bibir mulut dah. Jadi ringan dan mudah, ringkas dan senang untuk kita nak sebut hukum iqlab itu. Jadi taqarubul makhraj disebabkan berhampiran makhraj ataupun memang sama makhraj antara mim dan ba, maka nun itu ditukarkan kepada huruf mim. Contohnya mim ba'di, banyak contoh-contoh dalam Al-Quran yang beberapa kali juga waktu kita baca dalam tahsin kita jumpa hukum tadi yang lagi-lagi yang apa tu yang tanwin kan. Yang tanwin kadang-kadang bila dah tukar kepada huruf mim dah tak nampak dah tanwin baris 2 atas baris 2 bawah. Jadi nampak macam baris 1 je, lepas tu ada mim kecil. Di situ kita dah macam confused, ini mim bertemu dengan ba ke tanwin bertemu dengan ba, sebab rupa tanwin dah tak ada. 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan. Jadi sebenarnya memang tanwin 2 harakat, 2 baris, tetapi dah ditukarkan menjadi huruf mim kecil. Itunya iqlab. Betul dia tukar. Iqlab tu maknanya tukar. Ini nak tanya Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Okay. Nak tanya Boleh. Yang tadi tu kata mim iqlab ni, dia boleh bersamaan dengan ikhfa syafawi tak? Dia tak boleh sama. Dia tak boleh ikhfa syafawi. Walaupun ikhfa syafawi mim bertemu dengan ba. Dengan iqlab maksud sama macam mana? Macam bacaan dia seolah-olah macam sama tak? Dengung dia. Bacaan dia boleh. Bacaan dia kalau Haji Din nak pilih samakan, iaitulah kita rapat bibir mulut kita, boleh. Dan saya baru ikut cara ini dan saya dah tak buat lagi cara yang nak kena ada rongga ataupun ada ringan antara bibir mulut kita, boleh boleh letakkan sehelai kertas apa semua dulu, istilah-istilah dulu. Sekarang ni bila saya jumpa ikhfa syafawi, saya rapat kedua-dua bibir mulut tu untuk senang dan untuk mudahkan kita dengung 2 harakat iqlab dan ikhfa syafawi. Tapi perkataannya tetap tak sama sebab asal perkataan ini nun mati dan tanwin. Asal perkataan untuk ikhfa syafawi adalah mim mati bertemu dengan ba. Yang lain-lain ini perkataan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
InsyaAllah malam ni kita tambah sikit je. Kita tambah sikit kita punya tajuk baru kita supaya kita ada penambahan dan kedepan untuk cepat kita habiskan tajuk baru kita insyaAllah. Okey, kita masih lagi berada di tajuk besar iaitulah sifatul huruf. Sifatul huruf, saya ulang semula. Bab sifatul huruf dia ada kait rapat dengan bab makharijul huruf. Bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Bab sifatul huruf, sifat-sifat huruf, yang mana dalam bab sifat huruf ni kita nak kenal dan kita nak tahu sifat ini tebal ke, sifat ini tipis ke. Huruf ini tebal ke, huruf ini tipis. Huruf ini tinggi ke, huruf ini rendah. Huruf ini dia ada sifat tambahan ke ataupun huruf ini tak ada sifat tambahan. Itu je dia punya tujuan besar untuk kita belajar faedah bab sifatul huruf. Dan kita dah belajar sifat-sifat yang ada lawan dan kita sekarang ni berada di sifat bahagian yang tunggal ataupun sifat-sifat yang tak ada lawannya. Okey, sifat yang lawan kita dah belajar. Sifat yang pertama, sifat yang kedua, malam ni sifat yang ketiga iaitulah sifat inhiraf. Sifat inhiraf, sifat lencongan. Lencongan. Suara kita, sebutan kita, dia tak straight. Dia ada melencong sikit. Makhraj hurufnya melencong ke makhraj huruf yang lain. Hurufnya ada dua, huruf lam dan huruf ra. Senang ceritanya, sifat untuk inhiraf ini bagi saya dia tak adalah sepenting-penting hukum-hukum lain. Kita tak kenal sangat pun tak apalah, sebab dia macam mana sekalipun kalau kita dah tahu tempat keluar huruf, kita dah sebut dengan betul, sifat ni dia akan datang sendiri sebenarnya. Cuma ulama tajwid dia letakkan juga sifat ini untuk nak menjelaskan macam mana huruf ini bila sebut boleh keluar suara, boleh keluar angin. Okey, kita tengok hurufnya ada dua, huruf lam dan huruf ra. Huruf lam, cuba kita sebut lam dengan matikan lam dan kita letakkan hamzah sebelumnya berbaris atas. Lam mati, sebelumnya hamzah berbaris atas. Al. Kedudukan lam di mana? Kedudukan lidah kita di mana? Langit-langit, Ustaz. Langit. Okey. Kalau di langit kita di sini, lidah betul-betul sentuh di langit. Kan? Bila dia sentuh di langit kita, bila dia sentuh macam ni, dia seolah-olah dia dah menyekat untuk nak keluarkan laluan angin ataupun laluan suara kita. La. Bila kita nak sebut la, li, lu, lidah kita dah tutup jalan. Maka laluan angin kita dia akan melencong keluar sebelah kiri dan sebelah kanan lidah kita yang dah tutup jalan tu. Jadi dia cari juga jalan alternatif untuk nak keluar dari mulut kita, yang keluar daripada dada kita ini, nak keluar juga suara lam tu, huruf lam tu, maka dia melencong dari lidah sebelah kiri dan lidah sebelah kanan tu keluarnya huruf la, li, lu. La, li, lu. Walaupun taraful lisan kita tepi lidah dah menutup jalan, tapi sifat inhiraf ni dia melencong keluar bahagian tepi kiri dan kanan lidah. Jadi dia lebih menjelaskan macam mana huruf itu, lam itu walaupun dah tertutup dan makhrajnya, tempat keluarnya, tapi boleh keluar juga bunyi lam itu. Okey. Itu sifat lam, huruf lam. Adapun huruf ra dia terbalik. Huruf ra dia terbalik. Cuba sebut ra mati sebelumnya hamzah berbaris atas. Okey, lidah kita di mana? Tepi, Zat. Tepi. Tepi, Zat. Tepi. Kita bengokkan sikit. Bengokkan sikit. Apa beza dengan al? Al bukan al, lidah kita touch kat langit. Sentuh kat langit. Kalau ro tak sampai langit ke? Raw ni kita bengokkan sikit mulut, lepas tu kita raw nak sampai raw, bengokkan sikit, tapi dia still touch dia punya. Okey, Ajuddin sekali lagi, cuba Ajuddin sekali lagi, matikan raw sebelumnya berbaris atas. Ra, cuba perhatikan ujung lidah
Ujung lidah dan kedudukan lidah tu di mana? Ar tu dia tengah rapung, lepas tu kita naik yang sikit, touch dekat langit-langit. Itu moncong kan bos? Ustaz? Kan lidah kita sentuh langit sikit. Bibir nak moncong. Moncong bengok tak? Tak apa. Tengah-tengah tu kan naik pelan-pelan. Biar masing-masing mencari. Okey, saya cerita dulu sebab nampaknya macam dah lain dah Haji Din dan yang lain cuba kita tengok. Sebenarnya lam dan ra dia sama je. Sifatnya sama je. Kedudukan tepi lidah kita yang bahagian depan dia memang menyentuh lelangit atas, bahagian atas juga. Cuma kita nampak macam tak sama dengan lam sebab dia terbalik lam. Kalau lam, lidah kita bahagian depan, tepi lidah bahagian depan, dia mengembang gitu dan dia betul-betul tutup. Dia betul-betul tutup jalan untuk laluan angin untuk kita sebut huruf lam. Sebab itu dia ada sifat inhiraf, dia melencong ke kiri dan kanan, dia keluar juga. Dia nak keluar juga lam itu. Itu sifat inhiraf untuk lam. Adapun sifat inhiraf untuk ra ni, dia tutup jalan tapi tutup yang solidnya, tutup yang betul-betul kat tengah ni sehingga kan bahagian depan itu betul-betul tajam ke depan itu tapi dia tak angin sebutan huruf ra ni dia tak keluar melencong ke kiri kanan walaupun ada ruang yang luas. Dia nak keluar di mana? Dia keluar di bahagian depan lidah, seolah-olah lidah kita dia jadi melengkung gitu. Dia keluar bahagian tengah-tengah lidah. Dia macam ada huruf, ada ruang kecil bahagian tengah-tengah lidah kita. Di situ inhirafnya, melencongnya. Dia maknanya angin datang yang dia macam keluar ke tengah-tengah lidah. Kalau lam dia datang keluar ke tepi. Kalau ra dia datang dia bergabung dia keluar di tengah-tengah lidah. Istilahnya macam inilah. Kalau saya tunjuk jari saya ni, lidah kita jadi macam ni melengkung kat tengah-tengah. Jadi inhiraf dia melencong dia keluar sebelah tengah-tengah lidah. Itu sahaja huruf sifat inhiraf dalam bab sifatul huruf tajwid ini untuk nak memperkenalkan, nak menjelaskan macam mana proses keluarnya suara bila kita nak sebutnya lam dan ra. Okay, jadi saya tambah lagi. Dalam bab lam dan ra kita nak kena jelaskan huruf ini di tempat keluarnya dan sifat pun kita nak kena jaga supaya dia tak ada tambahan sifat. Contohnya macam lam ni kalau kita terlebih muncung mulut dia akan jadi tebal. Bab itu nanti insya-Allah dia ada dalam bab qalqalah bab taghlidul lam, bab sifat lam lafzul jalalah. Bab lam lafzul jalalah yang selalu kita sebut tu ada lam tebal. Jadi kita nak kena jaga supaya lam itu kekal dengan sifat tipisnya. Adapun ra pun kita nak kena jaga supaya nanti insya-Allah sifat yang keempat kita akan tambah iaitu jangan kita gegarkan lebih supaya ra ini sifatnya terjaga daripada getaran lidah yang berlebihan waktu kita nak sebut. Ar-Rahman. Itu nak terjaga. Sifat inhiraf bagi saya tak sepenting sifat-sifat yang lain. InsyaAllah kita sekadar kenal dan tahu macam mana melencongnya suara sehingga boleh keluar walaupun jalan keluar itu dah ditutup oleh tepi lidah kita bahagian depan menekan ke bahagian lelangit atas. Wallahu ta'ala a'lam. Masya-Allah. Okey, saya rasa sampai sini sahaja untuk perkongsian kita kelas asas tajwid kita pada malam ini. Alhamdulillah, nampaknya ramai yang nak kenal. Ya. Okey, terima kasih. Ada apa-apa nak tambah sebelum kita tutup kelas kita? Dapat apa nak tanya? Nak dapat lebih penjelasan, silakan. Nak tanya Ustaz macam mana sihat tahu? Okey, sihat. Kesihatan begitulah, batuk-batuk. Alhamdulillah, cuaca di sini itulah berubah tadi. Hujan-hujan sikit tadi. Alhamdulillah, insya-Allah. Jelas. Ya. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kemudahan perkongsian kita walaupun tak seberapa, insyaAllah menjadi tambah lagi yakin kita dan jelas kita dengan ilmu tajwid.
dan insya-Allah dapat kita baca Al-Quran seperti mana diturukan Amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima Alhamdulillah. kasih. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Alhamdulillah Ustaz. wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Amin amin ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua insya-Allah. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat berehat Ustaz. InsyaAllah selamat berehat semua. Saya tak boleh Ustaz dah rehat kurang lagi. batuk Ustaz. Dah kurang batuk Ustaz. Batuk dah Alhamdulillah, kurang alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa sambut Ustaz Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas jangan lupa sambut. Itulah saya tunggu ni nak sambut dan ni Ustaz Ilyas kita insya-Allah. Esok subuh pagi insya-Allah. Haji Ahmad apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah insya-Allah. Kuarantin tu berapa hari lagi insya-Allah. 7 hari ya. Ya. Alhamdulillah insya-Allah selamat. Ya, apa khabar? Ah. Dia kenal lah mana apa jauh dia. Itulah hari-hari je insya-Allah. Tak tidur lagi ke? Haji Din besok jumpa saya Haji Din Haji Din Saya nak kena special session dengan awak besok. nak kena sumbu ni apa lagi? Itulah Haji Taib tak ada malam ni dia champion lah. Bukan dia besok nak spray saya Baygon Zat. Nak spray dengan Baygon. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Okeylah insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.